Okey, bulan Mac 2022 ni, 8 Mac, Apple baru buat event. Macam biasa, produk tu baru. Dan antara satu produk yang aku nampak adalah iPhone SE 2022. Jadi kat sini aku nak kongsikan, patut tak kita beli iPhone SE 2022 ni? Of course, patut tak patut tu korang punya pasal kan. Kalau ada duit nak beli, beli. Tak ada duit memang tak belilah. Tapi ini just sekadar pandangan aku sebagai seorang pengguna Apple yang tegar dulu beberapa tahun lepas, daripada zaman 3GS, 4, 4S, 5, 6 tu model last aku, iPhone 6. Lepas tu aku berpindah pada ekosistem Android, sebab ada limitation yang aku tak suka pada iPhone. Check it out. Okay, korang boleh tengok dekat website Apple sendiri kan, iPhone SE 2022 ni, dia punya processor, dia punya chipset adalah yang paling latest, A15 Bionic. A15 Bionic ni adalah satu prosesor ataupun chipset yang digunakan dalam iPhone 13. Jadi korang boleh dapatkan satu performance yang boleh tahan, yang power, pada harga yang murah. Kemungkinan besar harga retail dia akan dijual pada harga 2,000 hingga ke 2,200 untuk iPhone SE 2022 ni. Itu adalah major upgrade lah untuk prosesor. Tapi bila dibandingkan, Apple cuba bandingkan iPhone SE latest ni dengan iPhone SE second generation yang dikeluarkan pada 2020. Bagi aku, perbandingan itu kita sebenarnya boleh terima juga lah kan, sebab dibandingkan dengan model yang sama. Tapi kalau nak diikutkan, disebabkan iPhone SE ni jauh sangat jaraknya, 2 tahun guys. 2 tahun tu umpama Apple cuba membandingkan iPhone terbaru dengan satu model yang kalau disebut kita baru teringat, oh iya ada model ni. Dia macam satu model yang mungkin orang dah lupa, dah tak ingat dah. Aku pun macam, oh ada, betul juga, aku ada fikir macam tu. Oh, modelnya ada keluar dulu tahun 2020. Macam jauh sangat perbezaan dia. Tapi betul juga caranya, dia membandingkan dengan model yang sama. Tapi apa salahnya kalau better untuk sebagai rujukan penonton, pembeli ni, just bandingkan aja dengan iPhone 12 ataupun iPhone 13. Sebab apa? Sebab kita akan tahu juga iPhone SE ni confirm kalau dibandingkan dengan iPhone 13 dengan iPhone 12, dia punya performance takkan boleh lawan dia. Mesti kalah dengan dua jenis iPhone tu. 12 dengan 13 confirm bawah sikit. Tapi at least kita dapat satu gambaran di mana performance untuk iPhone SE 2022 ni parat mana, level kat mana. Itu yang orang nak gambaran tu. Selain tu, upgrade yang dinyatakan adalah seperti battery life. Still dibandingkan dengan iPhone yang sama, model yang sama, tahun 2020. Aduh, pening lah tengok. Tapi tak apalah, betul lah tu cara tu. Bateri dia kata boleh lebih tahan daripada iPhone SE 2020. Dia bagi bajet lebih kurang macam, kalau korang just tengok video untuk iPhone tu, iPhone SE 2022 boleh tahan lebih sikit 2 jam dibandingkan dengan iPhone SE 2020. Okey, boleh lah. Untuk kamera pula, kamera dia tak ada major upgrade, tapi dapat satu kamera yang kamera pun satu je. Dia macam pelik jugalah. Sebab sekarang punya handphone ni, kita tak jumpa handphone yang ada satu kamera. Mesti kurang-kurang 2 kamera. Yang advance pergi 3-4 kamera. Tapi nak buat macam mana? Dalam Apple, kalau dia keluar satu kamera, kita tahu itu produk yang dikeluarkan dan target market dia untuk pengguna yang bajet-bajet. Yang bajet rendah lah, kita boleh cakap macam tu kan. Tapi yang membezakan kamera dia dengan kamera SE tahun 2020 adalah HDR4 lah. Itulah upgrade yang membezakan SE 2022 dengan SE 2020. Kemudian Apple claim pula yang iPhone SE 2022 ni dia ada durability. susah betul nak sebut. Durability dia lebih tinggi daripada model previous dia. Macam biasa, sama lagi SE 2020. Itulah yang akan dibandingkan. Jadi secara kasarnya, sekali pandang, itulah antara beza-beza dia daripada segi improvement, performance dan quality kamera. Nak kata major upgrade tu taklah. Dia yang penting major upgrade dia adalah pada prosesor tu. Sebab prosesor tu dia punya otak kan, bila akan datang kan, kita beli, lepas tu dalam berapa bulan, sebulan, 2, 3 bulan, 6 bulan, nanti dia akan keluar update lagi. Kita nak pastikan di mana update tu adalah seiring dengan prosesor yang kita pakai tu. Kalau tak, memang lag handphone. Dia macam korang pakai iPhone 5 sekarang, sedap tak? Sangkut-sangkut lah, macam main game pun macam tak best, guna harian pun, daily usage pun dah tak best. Dia ada lag, macam lembab sangat. Itu disebabkan benda tu up to date. Software dia update, tapi prosesor, chipset semua barang-barang
yang dah out to date. So target market, dia aim pada siapa? Of course yang pertama kita akan nampak dia aim pada golongan yang kurang berkemampuan untuk dapatkan iPhone 13 dengan iPhone 12. Sebab harga dia ni kalau keluar mungkin plus minus dalam lingkungan 2000. Aku rasa paling tinggi pun 2200 gitulah. Bergantung kepada cukai negara. Kadang-kadang harga dekat US tu, harga retail tu murah, 429 kalau kita convert dekat USD baru 1000 berapa? 1700 1800 tau. Sampai Malaysia dah jadi 2000 nya, 2100 2200 confirm. Selain tu ada setengah pengguna yang patut beli ni adalah pengguna yang ada feeling nostalgic dengan iPhone 6. Ya, tak dinafikan iPhone 12 tu design dia memang cantik. iPhone 12, iPhone 13 daripada zaman iPhone 11 tu aku memang tak minat design dia. Tapi dah masuk ke 12, 13 bagi aku memang best gila design dia. Tapi feeling nostalgic tu masih ada. Macam aku pernah guna iPhone 6. Jadi kemungkinan besar kalau aku nak berpindah kepada ekosistem Apple, nak dapatkan iPhone tu, aku mungkin akan pilih SE 2022 sebab dia nostalgic design dia dengan ada button lagi. Screen still ada bezel yang besar dekat atas bawah. Screen dia tak full screen kan macam iPhone 13, iPhone 12. Masih nice lagi, sedap jugalah digunakan. Lepas tu dalam keadaan nostalgic tu, kita dapat satu handphone yang up to date daripada segi performance, processor dan software. Takkanlah kalau aku rasa macam teringin nak pakai iPhone 6, aku pergi beli iPhone 6. Kan sangkut-sangkut pening kepala, membazir duit kan. Better ambil SE 2022 ni. So kita boleh dapat feeling macam kita guna iPhone 6 tapi performance lebih baik daripada iPhone 6. Itu yang bestnya. Selain tu, golongan yang masih sama, golongan yang kurang mampu nak beli dan nak satu phone yang isinya, yang performance dia berbaloi dengan tahun yang korang beli tu. Ni korang kena tangkap betul-betul Ayatnya agak macam pelik sikit nak kasi faham Kita nak iPhone. Aku nak iPhone sebagai contoh lah. Aku nak iPhone tapi aku tak mampu nak beli iPhone 3,000, 4,000, 5,000 macam tu. Jadi aku cuma boleh beli iPhone second ataupun iPhone yang lama-lama lah, iPhone 7, iPhone 8. Tapi benda tu macam semakin lama dah tak relevan. Even now pun macam dah tak relevan nak guna kan. Sebab dia dah out to date. Jadi jalan terakhir aku boleh usaha untuk dapatkan duit ngam-ngam 2000, 2200 untuk dapat satu handphone yang latest tapi performance dia tak macam handphone second yang dah lama tu. Performance update, software update, lepas tu beberapa minor upgrade yang lain kan lagi berbaloi kan. Jadi guys, apa pendapat korang dengan iPhone SE 2022 ni? Siapakah jenis-jenis golongan yang patut beli iPhone SE 2022 ni? Adakah ianya hanya khas untuk digunakan oleh fan-fan Apple yang tak mampu untuk dapatkan iPhone 13 dan iPhone 12? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.